Membakar semangat jiwa merdeka. Tuju kita, tamadun kita. Gegar bangsa diri terbina. Megah tubuh di persada dunia. Warisan Nusa terus dipelihara. Museum kita, tamadun kita. Museum kita, tamadun kita. Museum kita, tamadun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para pembentang kertas kerja seminar dan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, program Seminar Kebangsaan, Alam dan Tamadun Melayu memperkasa warisan, sejarah, adat dan jati diri tamadun bangsa berlangsung semula pada hari ini 10 November 2021 dengan menampilkan 6 lagi ahli panel yang akan membentangkan kertas kerja pada sesi pagi dan sebelah petang. Program seminar diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Dr. Junaini Kasdan sebagai moderator. Dengan ini saya mengundurkan diri buat seketika dan menyerahkan sesi kepada beliau bagi meneruskan program bersama pembentang seterusnya. Dipersilakan Dr. Junaini. Terima kasih. Saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Yang berbahagia, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Profesor-Profesor, para pembentang, para pensyarah, rakan-rakan hadirin yang saya hormati sekalian. Seperti yang kita maklum, hari ini adalah hari kedua persidangan Alam dan Tamadun Melayu, Seminar Alam dan Tamadun Melayu yang telah dikendalikan sejak semalam. Dan cuaca hari ini kelihatannya seperti mendung dan hujan dari pagi kan. Jadi marilah kita sama-sama hari ini hangatkan suasana pagi dan dengan mengimarahkan ilmu dan cari mencapai mendapat mendapat manfaat dari ilmu, perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi hari ini marilah kita sama-sama dulu membacakan umul kitab sama-sama untuk semoga perjalanan majlis kita ini berjalan dengan baik. Dan kepada yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, silakan. Ya. Amin. Baik, saya sekali lagi saya Junaini binti Kasdan. Saya mohon izin untuk meneruskan acara pagi ini. Hari ini kita ada pagi ini kita ada 5 pembicara yang semuanya hebat-hebat belaka yang sepatutnya saya tidak perlu memperkenalkan satu persatu. Dan kita ada yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sarian. Kita juga ada Profesor yang berbahagia Profesor Emeritus Syamhuri Siwar. Kita juga ada yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin. Selanjutnya kita ada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurhanita Abdul Majid dan terakhir kita ada yang berusaha Tuan Haji Fauzi Muda. Jadi saya tidak ingin berhasrat untuk melengahkan perjalanan majlis ini kerana yang lebih utama adalah penyampaian ilmu. Saya takut nanti tak sempat
kita peroleh banyak. Jadi setiap sesi pembentang diperuntukkan waktu 40 minit. Jadi semoga dalam 40 minit itu akan kita dapat peroleh sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan. Dan sesi soal jawab akan saya kumpulkan setelah ke-55 pembentang membentangkan kertas masing-masing. Jadi untuk yang pertama, saya persilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian. Saya bacakan sedikit biodatanya walaupun mungkin tak perlu, tapi saya bacakan sedikit. Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian ialah pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu yang ke-12. Jadi kita beruntung sebab kita ada pengarah yang hebatlah. Okay, baik. Dan selanjutnya sebenarnya beliau bertugas di banyak tempat, terutama di Beijing dan sebagainya. Jadi saya tak perlukan baca lanjut, mungkin boleh dibaca seterusnya. Dan pagi ini beliau akan membawakan tajuk tentang bahasa Melayu sebagai warisan tamadun dan asas pembentukan jati diri keluarga Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan yang berbahagia Datuk Seri untuk membentangkan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Janani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat kepada semua pemakalah dan para peserta seminar kebangsaan Alam dan Tamadun Melayu yang berlangsung selama 2 hari. InsyaAllah saya pun tanpa menjangkau kalam, insyaAllah akan terus menyampaikan slide yang telah saya sediakan dalam tempoh yang diberikan. Jadi berdasarkan waktu yang saya set ni sekitar 9.52 bila insyaAllah saya akan berhenti. Saya berkongsi slide insyaAllah. Adakah slide saya sudah? Belum ya? Sudah Datuk Seri nampak. Yang keluar tu seperti slide lain nampak, seperti poster. Oh tadi Slide saya sudah keluar belum? Okey Datuk Seri boleh cuba lagi. Sudah ya? Okey. Nah, tadi ya, okey baik. Terima kasih. Baik, kertas yang ditugaskan pada saya berjudul Peranan Bahasa sebagai Warisan Tamadun dan Asas Pembentukan Jati Diri Keluarga Malaysia. Kita kaitkan dengan gagasan terbaru pemerintah atau presiden kita iaitu Keluarga Malaysia. Saya memulakan perbincangan dengan mengaitkan jati diri manusia sebelum kita bercakap tentang bangsa, kerana semua kita ini walaupun berbeza bangsanya seperti yang ditakdirkan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu Allah menjadikan manusia pada lelaki dan wanita dan menjadi pelbagai bangsa dan puak. Jadi sebelum kita bercakap tentang soal keluarga Malaysia, kita harus juga melihat konsep atau gagasan keluarga insan, keluarga manusia sejagat. Dan sumber yang saya gunakan pertama yang sumber NAS, dan ini juga merupakan latar berkaitan dengan epistemologi alam Melayu yang sebelum disentuh dengan mendalam oleh Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri. Kita menggunakan epistemologi kita sendiri selain menghormati dan meraihkan epistemologi lain yang mungkin ada manfaat pada alam tamadun Melayu. Jadi berdasarkan sumber NAS, beberapa saja yang saya kutip dalam surah Ar-Rahman, dalam surah At-Tin, surah Al-Baqarah itu jelas bahawa bahasa merupakan asas jati diri manusia. Jadi secara ringkas saya paparkan beberapa ayat yang berkaitan
tanpa perlu saya membacanya. Kita dapat melihat dalam surah Rahman sendiri ayat 4, Allah menjelaskan bahawa bahasa itu ialah kurniaan yang diberikannya kepada manusia. Jadi artinya ini sangat penting dalam konteks jati diri manusia, kerana bahasa kadang-kala dilihat atau dinilai oleh setengah kalangan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan tidak sangat dikaitkan dengan soal jati diri asas insan ataupun manusia. Kemudian demikian juga dalam surah Al-Baqarah itu jelas awalnya manusia pertama dijadikan diciptakan oleh Allah, iaitu Nabi Adam AS, maka ilmu pertama dan kemahiran pertama yang diberikan adalah ilmu dan kemahiran bahasa. Wa 'allama Adam asma kullaha. Ini saya kira penting kerana tanpa bahasa manusia tidak akan dapat membentuk jati diri, tidak dapat mengembangkan dan membina tamadun mereka, dan tidak dapat memperoleh dan mengembangkan ilmu. Jadi bahasa pertama-tama yang sudah pun menjadi unsur terpenting bagi manusia. Seterusnya juga dalam satu ayat lain, dalam ayat 172 Al-A'raf, jelas bahawa Allah telah menggunakan bahasa sebelum manusia lahir ke dunia dalam bentuk yang tidak dapat kita ketahui kerana itu berlaku di alam roh. Seperti kata Allah pada Nabi Muhammad SAW, ada kata, kamu ditanya tentang roh, maka katakanlah bahawa roh ialah urusanku, urusan Allah. Tapi kita meyakini bahawa sebelum kita lahir ke dunia, semua manusia telah pun dipunai bahasa melalui dialog antara Khalik atau Allah dengan manusia. Alastu birabbikum, pertanyaan Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab dengan yakin bahawa qalu bala syahidna, dan kita bersaksi bahawa Allah itulah Tuhan kita. Maka ini sangat jelas unsur asas jati diri insan atau manusia keseluruhannya. Dan dalam konteks ilmu barat pun kita dapati ada aliran-aliran atau mazhab linguistik yang mengakui bahasa itu sebagai sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah, walaupun barangkali ahli linguistik seperti Chomsky tidak menyatakannya secara jelas ini soal hubungan dengan Allah, tetapi apabila Chomsky mengakui bahasa itu satu bentuk kenuranian, satunya innate, satu innate capacity, satu kemampuan yang innate, maka itu sebenarnya ada kaitan dengan soal bahasa telah pun ada pada setiap manusia sebelum manusia lahir ke dunia. Dan Baiko sendiri mengatakan ada hubungan antara wujudan primordial bahasa dengan Tuhan. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar bicara soal teoretikal ataupun aspek latar ilmu ataupun teorinya, tetapi mengambil manfaat daripada nas dan juga rumusan ahli-ahli falsafah dan ahli bahasa termasuk dari barat. Ya. Dan juga penting untuk kita mengetahui bahawa Allah juga telah mengurniakan bahasa kepada setiap bangsa. Artinya tiap-tiap bangsa itu digunakan bahasa masing-masing dan kitalah yang diberi taklif ataupun tanggungjawab untuk mengimarahkan, mengembangkan dan memajukan bahasa kita. Jadi tidak ada suatu hakikat bahawa hanya ada satu bahasa di dunia yang memungkinkan semua manusia atau semua bangsa akan maju. Ini sebenarnya bersalahan dengan sunnatullah, bersalahan dengan aturan dan ketentuan Allah. Jadi kita diberi taklif untuk memajukan bahasa yang dikurniakan oleh Allah. Itulah kaitan yang penting dalam soal kita membentuk keluarga Malaysia, membentuk perpaduan, membentuk jati diri dan nilai bangsa kita berdasarkan acuan kita, termasuk bahasa yang telah digunakan Allah, Tuhan, kepada umat di negara kita. Dan konteks ini ialah bahasa Melayu bagi seluruh rakyat negara kita. Ya, ini tentang soal bahawa Allah juga mengutus para rasul dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Ini ada kaitan dengan soal pemilihan bahasa sebagai bahasa pengantar utama yang berdasarkan bahasa kita sendiri. Ini juga diakui oleh UNESCO dalam piagam disebut keberkesanan pendidikan melalui bahasa sendiri. Kita terus pada fungsi bahasa sebagai jiwa bangsa dalam kaitannya nanti dengan tamadun alam Melayu dan juga dalam konteks pembinaan atau pembentukan keluarga Malaysia. Yang pertama, fungsi bahasa dapat dilihat sebagai asas pembentukan konsep diri manusia. Dua, sebagai asas pengilmuan manusia.
Seperti Nabi Adam itu digunai ilmu, digunai bahasa untuk sebenarnya pemerolehan dan pengembangan ilmu. Dan itulah yang berterusan juga pada zaman rasul-rasul, nabi-nabi hingga umat sekarang. Kemudian yang ketiga, sebagai perantaraan perhubungan sosial yang penting kerana kita berada di dunia, kita harus menjaga tata krama kita, tata susila kita, termasuk dalam soal berbahasa. Jadi kaitan bahasa dengan tingkah laku, dengan sahsiah, itu sangat penting diperhatikan dalam konteks memelihara hubungan sosial, apatah lagi dalam konteks keluarga Malaysia. Ya. Kemudian sebagai perantaraan pewarisan tamadun yang kita bicarakan selama 2 hari ini dalam berbagai bidang, arkeologi, sains, kejuruteraan, seni bina dan sebagainya, itu semua hanya dimungkinkan dapat diwariskan melalui bahasa. Tanpa bahasa kita tidak dapat mengenal pasti apakah bentuk pemerintahan pada zaman Sriwijaya sebagai contoh sistem kedatuan, kemudian zaman sudah Islam sistem kesultanan, dan itu semua hanya mungkin dapat kita warisi, kita kenal pasti melalui bahasa. Soal warisan karya-karya undang-undang, karya historiografi atau sejarahan, karya undang-undang atau teks hikayat, epik, hang tuah, juga ketatanegaraan seperti Tajus Salatin, Bustanus Salatin, pantun, syair, gurindam, qit'ah, nazam, itu semua hanya dapat kita warisi melalui bahasa. Jadi bahasa sangat penting dalam konteks pembinaan dan pengembangan tamadun manusia. Secara ringkas, saya tidak akan memanjangkan kalam tentang soal. Pertamanya, bahasa berfungsi sebagai asas konsep diri manusia. Kerana manusia sahaja yang berkaitan dengan konsep diri. Dan seperti yang dijelaskan Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh para ulama, dan bahkan sarjana barat juga, bahawa manusia itu pada hakikatnya terdiri pada 2 juzuk besar, iaitu diri yang rohani, diri yang batin, dan diri yang zahir. Diri yang zahir dengan mudah kita fahami dengan melihat anggota badan yang tampak pada zahirnya. Sedangkan diri yang batin, diri yang rohani itu terangkum dalam beberapa istilah yang dikenal sebagai qalbu, atau qalb, akal, rohani, sanubari, nurani, hati, jiwa, emosi, perasaan, rasa dan sebagainya. Itu merupakan diri yang batin. Dan bahasa menurut analisis para ulama dan juga sebahagian sarjana barat sendiri merupakan diri yang batin kerana bahasa itu menyatu dengan akal. Dan makanya manusia dikenal sebagai rational animal ataupun haiwan natik, al-haiwan an-natik, itu kerana nutuk, natik bernutuk, iaitu manusia ataupun makhluk yang digunai Allah berkemampuan untuk berfikir dan berbahasa. Jadi maka itu ada ahli bahasa juga yang mengatakan bahasa sebagai operasi mental, sebagai sebagai operasi akal, dan itu merupakan bukti bahawa bahasa ialah bahagian diri yang hakiki, bahagian diri yang rohani, dan itulah yang menentukan sikap kita, sahsiah kita, tingkah laku kita, kerana semua bermula dengan niat. Dalam hadis pun innamal a'malu binniyat. Jadi niat itulah sebenarnya bahasa dalaman yang menentukan apakah tindak tanduk kita dalam perlakuan kita, dalam ucapan kita, itu sudah ditentukan oleh diri yang batin. Nah, ini saya kira tidak payah saya panjang lebarkan. Ini bukan kuliah falsafah bahasa, tetapi ringkasannya begitu. Artinya bahasa sangat menentukan sikap kita, pendirian kita, tingkah laku kita. Bahkan ahli bahasa, ahli antropologi, ahli linguistik pada tahun 30-an itu Sapir dan Wolf itu pun mengaitkan hubungan sangat rapat antara bahasa dengan pemikiran, bahasa dengan kebudayaan. Jadi saya ringkaskan saja. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai asas pengilmuan manusia di tahap individu dan pada tahap masyarakat. Kita sudah melihat ataupun mengetahui bahawa Adam pertama-tamanya dikunai ilmu dan kemahiran berbahasa. Tujuan tidak lain ialah untuk ilmu. Adam memperoleh ilmu melalui bahasa dan kemudian mengembangkan ilmu itu juga melalui bahasa. Dan itulah yang saya katakan diteruskan oleh para rasul, para nabi dan seluruh umat manusia
yang bukan Nabi, bukan Rasul, kita sendiri juga memperoleh ilmu melalui bahasa. Maka itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan pentingnya penguasaan bahasa untuk pertama pemerolehan ilmu. Itu dikatakan ilmu permulaan yang tanpanya sukar ataupun tidak mungkin seorang itu dapat memperoleh ilmu. Maka itu rasionalnya atau falsafahnya bahasa itu menjadi mata pelajaran wajib dalam konteks kita bahasa Melayu dan juga barangkali bahasa-bahasa lain yang ada sumbangannya kepada pembinaan tamadun itu juga diberi fokus. Dan selain untuk pemerolehan juga untuk pengembangan. Tanpa penguasaan bahasa tidak mungkin seorang dai, pendakwah, seorang guru, seorang pensyarah, profesor, penceramah atau sebagainya dapat menyampaikan ilmu atau maklumat kepada khalayak. Maka itu sangat penting bahasa itu sebagai alat pembinaan tamadun dalam konteks menjadi asas bagi pemerolehan dan juga pengembangan ilmu. Ini juga tidak payah saya panjang lebarkan. Yang ketiga sebagai, tadi saya katakan sebagai asas ataupun ya interaksi ataupun untuk hubungan sosial. Nah, itu juga sangat penting kerana kita berada di dunia. Walaupun di syurga itu tidak ada ayat lain melainkan ayat yang ibarat dengan salam, selamat, selamat dan selamat. Tetapi di dunia kita banyak juga melakukan sesuatu yang tidak membawa keselamatan dan bahasa kita pun tidak membayangkan sebagainya. Bahasa bahasa yang berkaitan dengan ucapan selamat ataupun sejahtera. Banyak juga bahasa sekarang yang digunakan oleh manusia yang sebenarnya menjerumuskan manusia pada perpecahan, permusuhan, persengketaan dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam konteks negara, politik dan sebagainya. Dan ini sangat penting kerana tanpa menjaga adab dalam bahasa, kita akan mengeruhkan keadaan dan memecah belahkan hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan antara anggota masyarakat dan konteks yang lebih besar dalam hubungan antara rakyat sebuah negara dan bahkan di peringkat yang lebih luas, hubungan antara bangsa. Maka itu sangat penting bahasa itu dijaga sebagai alat yang mengawal perhubungan manusia, sosial. Dan yang keempat tadi saya bercakap tentang soal fungsi bahasa sebagai asas pewarisan tamadun. Dan inilah saya kira fokus yang akan terus saya garap insya-Allah. Dan jelas bahawa dalam pertumbuhan tamadun manusia yang direkodkan katanya seawal 5 abad sebelum Masihi, 500-600 tahun sebelum Masihi, iaitu tamadun Yunani, itu jelas berkembang dan maju serta mewariskan unsur-unsur tamadun barat dan juga tamadun dunia kerana perkembangan bahasa pada waktu itu. Para ahli falsafah seperti Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, Heraclitus dan ratusan yang lain itu membicarakan perihal alam, perihal kosmologi, perihal etika, perihal undang-undang, perihal politik dan pemerintahan, perihal pendidikan, perihal metafizik. Itu semua dengan menggunakan bahasa yang dikatakan sebagai alatnya, juga sebagai teropong bagi mengkaji alam. Jadi jelas bahawa dengan bahasa, semua ilmu itu dikembangkan, diperoleh, dan hingga kini seperti kata Bloomfield dalam tulisannya, hampir tidak ada unsur dalam Quran Barat sekarang yang katanya yang tidak mewarisi unsur-unsur tamadun dari Yunani. Dan itu semua jelas saya katakan dikembangkan, disampaikan melalui bahasa. Artinya pada waktu awal-awal tamadun manusia sendiri, perhatian ilmuwan, pemikir, bahkan pemimpin terhadap bahasa itu sangat penting. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat diungkapkan tanpa penguasaan bahasa. Maka itu retorik telah mula muncul dalam 5 abad sebelum Masihi. Retorik, walaupun barangkali ada salah guna retorik dalam konteks tertentu, tapi retorik sebagai asas bahasa yang berkesan secara positif mesti dikuasai. Dan adab berbahasa seperti saya katakan, ya, dalam konteks sekarang kita bercakap tentang dewan yang mulia sebagai contohnya jelas, tapi bahasa yang tidak mulia, akhlak kurang mulia pada setengah-setengah ahli dewan rakyat,
Saya katakan terus terang itu saja. Jadi ini semua kerana Bangladesh tidak menginsafi bahawa bahasa itu sangat penting dalam konteks ketamadunan, peradaban. Dan terus pada soal tamadun Melayu, saya panjang kalau kita bicarakan soal Islam sendiri, memang berdasarkan bahasa kerana wahyu Allah, kalam Allah itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad SAW itu melalui bahasa. Jadi jelas tanpa bahasa tidak mungkin segala ajaran, ilmu tanzil atau ilmu wahyu, bahkan ilmu duniawi itu tidak akan mungkin dapat disampaikan oleh cendekiawan, oleh falsafah dan juga ilmuwan, saintis Islam kalau tidak melalui bahasa. Tamadun Cina sendiri yang 5,000 tahun sudah bermula, 5,000 tahun yang lampau. Seperti yang sedikit saya baca sebab tugas di negara Cina, jelas sangat mengutamakan bahasa yang jelas. Tanpa bahasa yang jelas, yang berisi bagaimana Confucius saya dapat melahirkan Analects yang menjadi asas falsafah ataupun pemikiran yang juga tamadun Cina. Demikian juga ahli pemikir yang lain. Dalam konteks tamadun Melayu, jelas apabila umat Melayu, ini telah pun dibincangkan panjang lebar semalam sekira, iaitu diyakini bermula puluhan ribu tahun yang lampau dalam konteks tamadun pentas Sunda yang asalnya berada di satu kawasan tanah yang satu sebelum berlaku proses alamiah menyebabkan akhirnya terbentuk kepulauan dan sebagainya. Yang penting ialah bahawa tamadun Melayu telah menjadi tamadun asal puluhan ribu tahun yang lampau menurut hasil kajian arkeologis, antropologis, ahli linguistik sejarawi dan juga kajian bidang-bidang yang lain. Jadi dengan demikian, tamadun Melayu sejak awal lagi telah seiring perkembangannya dengan bahasa Melayu. Meskipun dalam zaman purba tidak dapat kita kesan bukti sejarah kerana tidak ada tulisan yang diwariskan, tetapi kita mengetahui sekurang-kurangnya pada zaman gelombang kedua tamadun Melayu, iaitu dengan kerajaan-kerajaan Melayu tua, Punan, Champa, Langkasuka dan yang paling gemilang ialah Sriwijaya pada abad ke-7, itu tak jelas adanya tamadun yang besar. Bahasa Melayu seperti yang dicatat oleh pendeta Buddha yang masyhur dalam zaman dinasti Tang, iaitu ke alam Melayu yang bermukim 6 bulan di Fosheh di Sumatera ataupun di ibu kota Sriwijaya, bermukim juga di Kalah ataupun di Kedah Tua, membuat catatan yang sangat penting. Dan ini tersimpan dalam koleksi tulisan I Ching di kuil Buddha terbesar di China dan pada masa kuil terbesar di dunia di kota Xi'an. Dan saya telah berkunjung 2-3 kali dan saya mendapati koleksinya itu sangat penting meskipun tidak dapat saya fahami kerana dalam tulisan Palava. Tetapi jelas bahawa I Ching merumuskan bahasa Melayu dalam zaman kerajaan tua itu telah melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama sebagai bahasa pemerintahan. Dan kita tahu Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar menguasai sebagian besar kawasan alam Melayu baru itu hingga di Sekreteng Kera di segi fisikalnya, dan hubungan diplomatik atau hubungan dengan kerajaan Sri Lanka tua itu juga dapat dikesan kerana ada hubungan, ada warkah yang dapat kita lihat di arsip negara di Colombo. Saya pernah ke situ dan Ketua Pengarah Arsip Sri Lanka menunjukkan adanya hubungan antara Sriwijaya dengan Sri Lanka lama. Jadi artinya bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pemerintahan dalam satu sistem kedatuan yang berakar kemudian menjadi sistem kesultanan. Dan kemudian yang kedua, fungsi dalam bahasa pengajian, kerana tercatat dan kini kita dapat melihat rekonstruksi yang dibuat di Jambi di pinggir sungai Batanghari itu telah direkonstruksi dan terdapat tapak-tapak atau biara tempat pengajian agama Buddha yang menggunakan bahasa Melayu menurut catatan I Ching pada abad ke-7. Dan bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca dengan kedatangan atau pertembungan, interaksi dengan orang India, orang Cina dan sebagainya. Nah, kita lihat juga pada zaman itu telah bermula
seperti yang juga dibincangkan dengan mendalam oleh Profesor Datuk Waram di Wandau semalam, kerana dalam zaman abad ke-7 itu pada batu-batu bersurat telah tertampil pelbagai sudut ilmu, soal ilmu matematik, pengurusan seperti yang dikaji oleh Profesor Emeritus Syarif Makhzin dengan rakan-rakannya. Itu jelas. Saya sendiri ada di hadapan saya buku Unsur Rektor Sains Melayu-Indonesia dalam bahasa Melayu sejak abad ke-5 Masih yang disusun oleh Profesor Syarif Makhzin dengan lebih daripada 10 orang kali penyidik lain yang menghasilkan kajian tentang bahasa Melayu dan pertumbuhan ilmu pada zaman awal. Apalagi pada zaman Islam, sudah Islam datang sekitar abad 8, 9, tetapi yang tersohor teorinya pada abad 13 kerana sebelum itu barangkali Islam datang diperkenalkan tetapi belum diinstitusikan. Tapi pada abad ke-13, Samudra Pasai, kemudian Melaka, Aceh, Kedah di Kalimantan, Patani sebagainya, Brunei, barulah Islam itu dilihat sebagai suatu agama yang diinstitusikan, artinya menjadi agama rasmi, agama yang diterima oleh pihak istana. Dan jelas bahawa dengan kedatangan Islam itu, bahasa Melayu sendiri mengalami suatu transformasi besar-besaran dalam konteks kosakatanya, dalam konteks tulisannya, dalam konteks retorik, dalam konteks wacananya. Dalam konteks tulisan, kita menyaksikan bagaimana Jawi mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa yang merentas etnik. Saya kata merentas etnik bukan kerana hanya dalam bahasa Melayu Jawi itu digunakan. Saya mewarisi kitab almarhum ayahanda saya. Kitab Premba itu dalam bahasa Jawa tetapi bertulisan Jawi. Dengan tanda-tanda diakritik, tanda-tanda fathah, kasrah, dhamah, tanwin, sukun, tasydid dan sebagainya. Jadi demikian juga dalam tulisan Sunda, saya perhatikan ada. Suatu saya buat kunjungan ilmiah sedikit di Makassar juga ada. Dalam bahasa Bugis, tapi tulisannya Jawi. Meskipun orang Bugis memiliki tulisan tradisi dan tulisan Serang. Jadi ini bukti bahawa Jawi telah mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa yang merentas etnik. Dan maka itu Aceh sendiri yang mempunyai bahasa sendiri tetapi justru menggunakan bahasa Melayu. Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Al-Singkili, Syamsuddin Al-Sumatrai dan sebagainya menggunakan bahasa Melayu, tidak menggunakan bahasa Aceh. Artinya bahasa Melayu telah mengangkat tamadun Melayu menjadi tamadun supra yang merentas etnik, merentas wilayah di alam Melayu. Itu kerana adanya Jawi. Dan buktinya hingga kini apabila kita menadah kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan, Syekh Fatani dan rakan-rakannya dari Fatani, kitab oleh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang yang kemudian menjadi pejuang besar di Kedah, dan kitab Al-Singkili, Fansuri dan Raniri, itu semua menunjukkan bahasa yang cukup persis sama. Tidak ada perbezaan yang nyata. Sistem tulisan Jawinya, aspek maknanya dan juga tata bahasanya. Jadi sehingga orang di alam Melayu dapat menikmati dan memanfaatkan karya-karya besar kerana adanya satu bentuk bahasa yang telah baku pada waktu itu. Tulisannya sama, sistem tata bahasa sama, retoriknya, balaghahnya sama. Jadi ini satu sumbangan besar bahasa yang telah diislamkan. Dan jelaslah bahawa surat Islam itu baru kita menyaksikan tumbuhnya satu bahasa yang kita warisi hingga kini. Kita tidak dapat mengaitkan bahasa Melayu moden, bahasa Melayu kini dengan bahasa Melayu kuno sebagai contoh. Kerana tulisannya pertama Palawa tidak dapat difahami. Yang kedua dari segi teks atau wacana kosakatanya meskipun ada perkataan tertentu seperti puluh, ratus, laksa, datang, mudik. Tetapi kesan wacana bila saya sendiri membaca saya tidak faham. Itu pun telah sesudah di transkripsi ke dalam Rumi pun masih tak dapat dipahami. Tentang pembukaan Sriwijaya itu dalam bahasa yang sangat asing. Tetapi bahasa dalam hikayat, katakan dalam sejarah Melayu, Sualatus Salatin, Tuhfatun Nafis, dalam Hukum Kanun Melaka, dalam Tajus Salatin dan sebagainya, sekurang-kurangnya masih dapat kita fahami. Dan itu bukti juga dapat kita lihat pada batu pesawat Terengganu. Dapat kita fahami meskipun ada sejumlah kosakata yang arkaik, yang
sukar dipahami. Jadi ini saya kira perkembangan bahasa Melayu dalam konteks mengangkat tamadun Melayu, tamadun alam Melayu. Seperti kata Profesor Syamsul, kita beralih dari pengajian Melayu kepada pengajian alam Melayu. Saya kira itu dapat kita setujui. Kita melihat alam Melayu satu yang supra sifatnya, bukan parokial, bukan tertakluk pada batas geopolitik tertentu. Dan jelas bahawa bahasa Melayu menjadi alat yang mengangkat dan mengembangkan pelbagai bidang ilmu yang tidak pernah diketahui. Benar, telah ada beberapa ilmu seperti yang disyarahkan oleh Profesor Datuk Wan Ramli Daud semalam. Tetapi secara nyata, ilmu yang berkaitan dengan historiografi, sejarahan, ditampilkan dalam hikayat Aceh, hikayat Raja Pasai, Sulalatus Salatin, hikayat Merom Mahwangsa, Tuhfatun Nafis dan sebagainya. Jelas. Kemudian dalam Undang-Undang Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Kecil Laut Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Siak, Undang Pahang, Undang-Undang Johor dan sebagainya. Itu jelas tertampil dalam bahasa Melayu. Bidang persenjataan sehingga Kitab Bedil tahun 2016 diiktiraf oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia sesudah kita menerima pencerapan Sulalatus Salatin, kemudian Hang Tuah, surat-surat Sultan Kedah, Cita Panji. Jadi artinya ini membuktikan pengakuan dan pencerapan UNESCO itu sebagai bukti kecemerlangan dan kebitaraan bahasa Melayu sebagai unsur yang mengangkat tamadun Melayu. Dalam bidang-bidang lain juga, diplomasi, warkah-warkah dan perjanjian dalam tulisan Jawi antara kerajaan Melayu dengan Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris itu dalam bahasa Melayu. Bahkan dalam peringkat awal penjajahan Inggris di tanah Melayu, masih lagi bahasa Melayu digunakan dalam tulisan Jawi. Saya selalu bercerita tentang bagaimana hubungan Ahloi dengan Ketua Polis Selangor pada tahun 1880. Mereka juga berutus surat dalam tulisan Jawi. Walaupun kita yakin tentulah dengan perantaraan jurubahasa, terjemah. Tetapi sekurang-kurangnya bukti bahawa bahasa Melayu dan tulisan Jawi menjadi unsur penting dalam tamadun di alam Melayu. Jadi saya sudah bicara tentang soal bahasa Melayu dalam konteks merentas etnik, merentas wilayah. Bahasa Melayu mengangkat pelbagai wacana dalam pelbagai ranah, pelbagai bidang tadi, undang-undang, historiografi, persenjataan, kitab tuib, perubatan dan sebagainya, diplomasi. Itu ialah bukti yang jelas. Maka itu 100 lebih institusi di seluruh dunia yang mengkaji tamadun Melayu yang dikatakan sebagai Malay Indonesian Studies. Itu sebenarnya bukti bahawa kegairahan para sarjana antarabangsa mengkaji warisan tamadun Melayu dalam kaitan dengan hasilnya dalam bentuk bahasa, manuskrip Melayu lama yang tersimpan lebih kurang 20,000 judul, 2,000 salinan ataupun termasuk asal di Leiden University, di Frankfurt, di Manchester University, di Moskow dan bahagian lain di dunia. Itu juga dengan jelas menunjukkan bagaimana tamadun Melayu diangkat oleh bahasa Melayu. Saya terus pada soal, satu juga hal yang penting bagaimana bahasa Melayu seperti rumusan Profesor Syed Hakim Alatas telah membentuk satu kesedaran kebangsaan baru berasaskan penerangan yang saya sebut tadi, bahasa yang merentas etnik, ratus etnik di alam Melayu, merentas wilayah di alam Melayu. Maka bahasa Melayu telah membentuk satu faham kesedaran kebangsaan baru yang menyatukan fikrah, menyatukan akidah, menyatukan pandangan sarwa ataupun pandangan alam, worldview masyarakat Melayu. Itu satu konsep yang penting sebelum sampai soal nasionalisme ataupun nasionalisme barat yang kemudian muncul sebagai reaksi pada penjajahan. Itu jelas juga nasionalisme yang lain sifatnya. Kerana ada nasionalisme Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Tetapi nasionalisme yang disemaikan oleh Islam melalui bahasa Melayu waktu itu, nasionalisme yang luas sifatnya. Yang mungkin kemudian terjemah sedikit berfahaman Melayu Raya walaupun gagal dalam konteks realisasinya. Baik, saya ada waktu lebih kurang 7 minit saya kira.
Jadi dalam konteks moden, kita melihat bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura sendiri, walaupun bahasa rasmi ada 4, dan Inggeris menjadi bahasa rasmi utama, tetapi Singapura sendiri, menurut yang saya saksikan dalam Dewan Parlimen mereka, sebahagian yang ahli parlimen mereka juga berbahasa dalam bahasa Melayu, termasuk Perdana Menterinya. Itu saya saksikan sendiri di televisyen Singapura sewaktu saya berada di sana. Bahkan ada juga peranan bahasa Melayu di bahagian lain yang tidak menjadikan bahasa kebangsaan. Thailand, Cambodia, Filipina, Laos, dan juga kita ada waris diaspora Melayu di Sri Lanka 60,000 orang yang telah 3-4 kali saya kunjungi, dan kita mengadakan kerjasama waris Melayu diaspora lain di Eropah, di Suriname, sedikit di Madagaskar, di Cape Town dan sebagainya. Jadi kita ada kekuatan dalam konteks Melayu antarabangsa, dan juga dalam konteks kebangkitan semangat untuk menentang penjajah dan untuk kemerdekaan, timbul seperti dikatakan oleh William Roth, itu linguistic nationalism, nasionalisme yang berdasarkan bahasa. Jadi perjuangan kemerdekaan turut disertai dengan perjuangan untuk membebaskan negara kita dalam konteks bahasa. Ini hal-hal yang penting yang mesti disedari oleh pimpinan sekarang dan rakyat sekarang, bahwa kita merdeka bukan hanya soal politik, soal ekonomi, soal pendidikan, soal bahasa, soal fikrah, pemikiran. Jadi kemerdekaan secara holistik. Dan itulah yang saya pancarkan dalam satu rajah, bagaimana pada peringkat permulaan kemerdekaan kita merancang negara dalam konteks pembinaan negara atau nation building secara bersepadu, secara holistik. Kini kita lihat perancangan penggunaan negara sudah agak tidak holistik kerana perhatian lebih barangkali pada ekonomi. Penting ekonomi, tetapi kadang-kadang kita sedikit mengalupakan soal bahasa, soal pendidikan, soal kebudayaan. Sehingga kan saya sendiri mengkritik bagaimana sudah 50 tahun dasar Pendidikan Kebangsaan dizahirkan pada tahun 1971 pada Kongres Pendidikan Kebangsaan. Sudah 50 tahun baru kita bercakap tentang DAKEN, dasar kebudayaan negara, yang juga saya kira ada lompang-lompang yang perlu dibetulkan, dibaiki, kerana barangkali tidak dirujukkan secara meluas pada seluruh pemegang kepentingan dasar kebangsaan. Jadi artinya dalam 50 tahun kita gagal melaksanakan dasar kebangsaan kerana barangkali ada dasar tapi tidak dilaksanakan oleh eksekutif. Itu diakui dalam preamble DAKEN yang saya baca. Dasar katanya tapi tidak pernah diangkat pada Jemaah Menteri. Ini juga satu yang saya kira cukup memilukan dan cukup menghairankan, bagaimana dasar yang penting tidak pernah diangkat ke Jemaah Menteri. Saya kira fakta itu tidak benar, tetapi sebagai satu hujah untuk mengatakan ya tidak dilaksanakan DAKEN atau pendasar kebangsaan selama ini kerana tidak pernah diangkat. Bagaimana dasar yang penting? Satu kongres melibatkan cendekiawan besar, Syed Naqi Al-Atas, Ko Kek Kim, Zainal Abidin Wahid, Syed Ahmad Jamal dan Taib Osman sebagai mustahil. Gagasan-gagasan besar itu tidak pernah. Mohon maaf Datuk Sri, mungkin boleh disimpulkan. Kita sudah kesuntukan masa. 2 minit ada. Okey, baik, silakan. Saya mengira tadi saya bermula pukul 9.12 jadi mungkin maknanya dalam dalam 2 minit. Jadi begitulah saya menyimpulkan bagaimana bahasa dalam konteks membentuk bangsa Malaysia itu melalui perancangan bahasa, satu perancangan taraf bahasa atau status planning, melalui kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan sebagainya. Dan ini saya rumuskan dengan kata-kata almarhum Tun Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri pertama, yang mengaitkan bahasa itu sebagai roh dan nyawa negara dan bangsa. Tanpa bahasa kebangsaan atau kita mengabaikan bahasa kebangsaan, maka kita sebenarnya warga negara yang tanpa nyawa atau tanpa roh. Dan ini saya kira ungkapan yang sangat tepat. Dan dalam konteks pembentukan keluarga Malaysia, bahasa Melayu menjadi salah satu asas kontrak sosial sejak kemerdekaan 1957. Dan ini mesti diinsafi, disedari dan dilaksanakan dalam pelbagai program kenegaraan oleh eksekutif, oleh pemerintah, oleh kerajaan dan oleh badan-badan semua yang berkaitan. Ya. Dan asas pelaksanaan pelbagai persatuan perkara 152 dalam rukun negara
dasar kebangsaan, dasar perpaduan negara yang dilancarkan sekitar bulan Februari 2021. Ini semua menunjukkan asas pembentukan keluarga Malaysia yang ada kaitan langsung dengan bahasa Melayu. Jadi maka itu dalam pengisian gagasan keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri ke-9, peranan bahasa Melayu sebagai asas jati diri rakyat Malaysia perlu ditingkatkan dan diperluas. Saya membaca buku Dasar Perpaduan Negara dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu beliau masih menjadi Perdana Menteri sekitar Februari lebih kurang begitu. Beberapa bab menegaskan pentingnya bahasa sebagai asas perpaduan, dan ini sudah dibicarakan 64 tahun lebih daripada itu. Tapi bagaimana bahasa masih belum dapat menjadi asas pembentukan keluarga Malaysia. Ini ialah langkah yang perlu dibuat dalam saya ringkaskan saja itu isu-isunya, iaitu langkah-langkah pemartabatan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan, di peringkat serantau dan antarabangsa. Menteri Luar saja baru-baru ini sudah mengisytiharkan ada satu gagasan diplomasi kebudayaan untuk mengangkat segala unsur bahasa, suratan, kebudayaan, sejarah dan warisan kita di mata dunia melalui program diplomasi kebudayaan dengan kerjasama kedutaan yang sangat saya beri penegasan lama. Indonesia berjaya dengan peranan tasih kebudayaan di kedutaan utama di seluruh dunia, sehingga program BIPA sebagai contoh, bahasa Indonesia untuk penutur asing sudah walaupun belum mencapai tahap seperti yang British Council dan MASI dan sebagainya, tetapi sudah sangat dikenal di seluruh dunia kerana ada program sedar oleh pemerintah Indonesia. Tetapi kita tak apalah, walaupun terlambat, tetapi tidak mengapa asalkan sudah ada kesedaran dan mesti digerakkan. Jadi saya tak sempat baca saja, saya akhiri dengan pantun dua rangka. Swasa bukan sebarang swasa, swasa saduran emas tempawan. Bahasa sendi tamadun bangsa, dihina jangan, dileburkan jangan. Sriwijaya Samudra Aceh Melaka, pusat gemilang tamadun kita. Majukan bahasa, majukan bangsa, maju negara terhormat di dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dengan judul Bahasa Melayu sebagai Warisan Tamadun dan Asas Pembentukan Jati Diri Keluarga Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat dalam pantun Melayu dulu sudah ada. Saya kutip sedikit. Tingkap papan kayu bersegi, sampan kulit, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Jadi apa lagi yang kita cari? Okey, baik. Selanjutnya kita bawakan kepada pembentangan selanjutnya. Untuk soal jawab nanti kita kumpulkan dahulu. Jadi pembentangan selanjutnya saya persilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Syamhuri Siwa. Judulnya tentang Ekonomi Melayu Bumi Putera, Cabaran ke Arah Keperluan Jati Diri dan Berdikari. Jadi saya bacakan sedikit biodata Profesor. Profesor Emeritus Syamhuri Siwa merupakan Profesor Emeritus dan mantan Fellow utama di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Adat Lestari UKM. Beliau memegang ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Sarjana Ekonomi dari University of Leeds, United Kingdom, dan Sarjana Sains dari Iowa State University. Bidang kepakaran beliau adalah kajian kemiskinan, ekonomi alam sekitar, ekonomi pertanian dan pembangunan mampan. Jadi tanpa melengahkan waktu, saya persilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Syamhuri Siwa untuk membentangkan, dan waktu yang diberikan adalah 40 minit sahaja. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Profesor Datuk. Profesor. Mana slide saya tadi? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari peserta seminar Kebangsaan Alam dan Tamadun Melayu. Mula-mula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kerana menjemput saya untuk membentangkan kertas di seminar kebangsaan ini.
Saya pun tak pasti apa yang hendak saya tuliskan, tapi daripada pengalaman dan kepakaran saya melihat kepada isu-isu sosioekonomi masyarakat Melayu, maka saya ketengahkan judul Ekonomi Melayu Bumiputera, Cabaran ke arah Memperkasa Jati Diri Ekonomi. Pembentangan ini akan melihat juga konsep kemiskinan oleh Zabba dan ulasan oleh Kok Aziz. Kemudian ekonomi Melayu dalam fasa DEB, masalah isu-isu dan masalahnya. Kemudian ekonomi Melayu dalam fasa pasca DEB, meneruskan DEB dan pergantungan. Kemudian cabaran ke arah jati diri dan berdikari. Sebagai pengenalannya, saya tidak akan melihat aspek sejarah dan tamadun Melayu dari segi ekonominya, tetapi memadai saya nyatakan bahawa masyarakat ekonomi Melayu sejak awal lagi merupakan masyarakat tradisional dengan tumpuan kepada sektor pertanian seperti bercucuk tanam, menangkap ikan dan aktiviti perdagangan secara kecil-kecilan. Tetapi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Melayu dari segi ekonomi ialah kemiskinan. Antara penulisan awal yang pernah dilakukan ialah mengenai kemiskinan ialah oleh Pendeta Zabba yang menulis pada tahun 1923. Mengikut Zabba, orang kita Melayu pada hitungan am dan jumlahnya adalah suatu kaum yang tersangat miskin. Miskinan itulah sifatnya yang tersangat lengkap dan nyata daripada sifat-sifat kebangsaan lainnya, iaitu juga sebesar-besar kekurangan yang menjadikan mereka kalah atau ketinggalan ke belakang dalam perlumbaan kemajuan. Miskin pada wang ringgit, miskin pada harta benda, miskin pada hemat dan cita-cita, miskin pada pelajaran dan latihan pengetahuan, miskin pada alat-alat kelengkapan otak, dan pada beberapa sifat-sifat keperangaian yang tinggi. Dan jadilah mereka tidak dapat tiada daripada tersangkut dalam ketinggalan dalam perjalanan bangsa-bangsa. Jadi mengikut takrif ini, Zabba telah mengulas bahawa kemiskinan Melayu adalah kemiskinan serba-serbi. Bukan saja aspek kebendaan, tetapi aspek moral, aspek perangai, aspek pengetahuan, otak dan cita-cita, serta kelengkapan otak yang pada sifat yang menyebabkan golongan Melayu ini tersangkut dan tertinggal dalam perjalanan bangsa-bangsa. Orang lain sentiasa keluar masuk dan pergi datang dalam negeri orang Melayu, menghimpunkan kekayaan dan menjadikan mereka tuan-tuan tanah yang lebar dengan beberapa banyak hasilnya. Tuan-tuan punya lombong yang tekang dengan makmur pendapatannya. Saudagar-saudagar perniagaan yang hebat-hebat tokoh gudangnya, serta kaya raya dan berlipat ganda keuntungannya. Tetapi bukanlah orang Melayu yang ada kelihatan masuk tangan sedikit dalam segala pekerjaan dan percubaan yang besar-besar ini. Mengikut Engku Aziz dalam bukunya Jejak-Jejak di Pantai Zaman, bahawa pendapat Zabba ini mengenai kemiskinan adalah apa yang kita takrifkan sekarang sebagai kemiskinan relatif yang membandingkan kemiskinan Melayu dengan kaum-kaum lain. Engku Aziz juga menyimpulkan bahawa Zabba telah meramalkan lebih setengah abad lebih awal berbanding Majlis Perunding Negara tentang perlunya membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat yang menjadi tunggak kepada dasar ekonomi baru yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia Kedua.
Jadi Engku Aziz sendiri mengakui bahawa pandangan Zakbah ketiga itu telah mendalui zamannya dan aspek membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat telah diutarakannya sejak tahun-tahun dalam 30-an. Engku Aziz juga menyimpulkan mengenai punca kemiskinan yang disifatkan oleh Zakbah sebagai kemiskinan kebendaan, kemiskinan moral atau rohani. Zakbah juga berpendapat bahawa punca kemiskinan Melayu adalah kekurangan pelajaran daripada jenis yang betul. Ini adalah satu penegasan yang jelas tentang pentingnya aspek pelajaran pendidikan yang rata-rata pada masa itu dilihatnya sebagai sangat lemah dalam pengetahuan dan kebudayaan. Ini adalah akibat daripada sistem pelajaran yang diwujudkan oleh penjajah Inggeris, terutamanya Winstead pada masa itu, yang menghukum generasi guru dan murid-murid Melayu kepada pengetahuan membuat bakul dan berkebun dan memisahkan mereka daripada aliran umum pelajaran. Ini bertujuan untuk mengeluarkan budak-budak yang memikirkan harus menjadi kerani, piun, tambi, orang suruhan dan seumpamanya yang tiada berkendakkan kepada penggunaan otak. Mengikut Engku Aziz, sistem pelajaran Melayu adalah seperti pokok bonsai atau pokok kerdil yang dibela oleh orang Jepun yang menimbulkan kesan pembodohan dan kemusnahan kepada sistem pelajaran Melayu dan juga kemajuan Melayu. Jalan keselamatan bagi orang Melayu mengikut Zakbah ialah pelajaran dari jenis yang betul. Ini satu kenyataan yang bentuknya umum sifatnya, tetapi kita boleh tafsirkan kepentingan pelajaran dalam berbagai cara dan bentuk pada masa ini, seperti yang kita lihat melalui apa yang digagaskan dalam dasar-dasar ekonomi baru, meliputi dasar pembangunan sumber manusia, dasar pendidikan negara yang saya rasa menjadi teras kepada jalan keselamatan bagi orang-orang Melayu. Kita masuk kepada zaman dasar ekonomi baru. Ia diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua selepas berlakunya pergaduhan kaum pada 13 Mei 1969 yang menekankan, yang menunjukkan peristiwa itu banyak berkait kepada kemiskinan dan kemunduran kaum Melayu berbanding dengan kaum-kaum bukan Bumiputera yang lain, yang menyebabkan keangkuhan di kalangan setengah mereka yang mencabar kedudukan sosioekonomi orang Melayu pada ketika itu, yang membawa kemarahan dan juga mencetuskan pergaduhan. Jadi pada tahun 70-an juga, isu kemiskinan merupakan satu masalah yang serius, terutama di kalangan kaum Melayu Bumiputera. Rajah ini menunjukkan kadar kemiskinan tahun 70 hingga tahun 2009. Kita lihat bahawa pada umumnya kadar kemiskinan telah menurun dari kira-kira 60% pada tahun 70 kepada 0.4% pada tahun 2014, tetapi selepas itu meningkat sedikit pada tahun 2019 akibat daripada kemerosotan ekonomi dan juga bencana wabak COVID-19 yang melanda negara dan dunia. Rajah ini juga menunjukkan bahawa kemiskinan boleh ditunjukkan dalam dari segi sektor, iaitu sektor bandar dan luar bandar. Kita lihat kedua-duanya menunjukkan tren yang menurun, tetapi kemiskinan
luar bandar atau kawasan desa berada di atas daripada kemiskinan peringkat nasional. Peringkat nasional ialah 49% pada tahun 70, tetapi kemiskinan luar bandar ialah pada 59%. Sekarang ini kemiskinan luar bandar pun masih menjadi berada pada tahap yang lebih tinggi, dan apabila wabak COVID melanda negara, kita lihat bahawa yang lebih terkesan ialah golongan penduduk luar bandar yang menduduki sektor-sektor yang mengalami guna tenaga tidak penuh dan juga pengangguran yang lebih tinggi, iaitu sektor pertanian. Antara isu dan masalah dalam dasar ekonomi baru ini telah menyebabkan ini sudah ya. Ini menunjukkan data keratan rentas kemiskinan pada tahun 70, tahun 90 dan 2019. Mohon maaf, Prof. Slide Prof tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan di paparan ya? Ya, betul, Prof. Saya tak tahulah, adakah sebab saya tidak link pada Cuba Prof tekan share screen. Share screen di mana ya? Ada di bawah. Hari tadi tak bercakap. Saya ingatkan saya punya yang tak muncul, punya ramai yang kata tak muncul. Aduh. Share screen. Tak jumpalah. Tak apa, Prof. Prof teruskan saja. Teruskan ya. Baik. Ataupun yang ni ke? Ini tak. Share screen. Share screen. Inilah dia punya apa ni? Dia punya panel. Oh, share screen. Okay. Okay. Share. Nampak? Okay, Prof. Kelihatan. Okay. Sekejap ya. Okay, cantik, Prof. Cantik. Ini ganggu saya punya pula ni. Okay. Mana tadi? Okay. Ini ialah keratan rentas mengenai kadar kemiskinan pada tahun 70 dan 90 dan 2009 yang terkini. Pada tiap fasa kita lihat bahawa kadar kemiskinan adalah lebih tinggi bagi masyarakat Melayu Bumi Putra, dan di sebelahnya ialah pendapatan purata keluarga yang juga menunjukkan paras yang lebih rendah. Oleh kerana kemiskinan diukur dengan konsep pendapatan garis kemiskinan, maka pendapatan yang rendah juga akan menentukan lebih banyak peratus penduduk Melayu berada di bawah pendapatan garis kemiskinan berbanding dengan masyarakat Cina dan masyarakat India yang menunjukkan kadar kemiskinan yang lebih rendah serta pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian satu isu yang perlu diketengahkan ialah dalam fasa DEB juga telah menunjukkan trend
ketidakseimbangan pendapatan. Trend ini diukur dengan pekali Gini daripada 0 hingga 1. Data-data menunjukkan bahawa pekali Gini bagi ketidakseimbangan pendapatan adalah di antara 0.4 hingga 0.5 pada peringkat awal dan menurun selepas fasa DEB kepada 0.442. Ini menunjukkan bahawa ketidakseimbangan pendapatan masih berada pada tingkat yang tinggi, saya rasa, walaupun kadar ketidakseimbangan yang tinggi diukur pada 0.85, tetapi nilai 0.442 adalah satu tahap hampir tinggi seperti yang digariskan oleh tahap pemberkasaan pendapatan. Satu masalah tadi ialah pekerjaan. Pekerjaan kalau dilihat dari segi sektor, pekerjaan Melayu Bumiputera adalah lebih ramai di sektor pertanian berbanding dengan sektor perniagaan dan perdagangan. Manakala berbanding dengan masyarakat Cina yang lebih tinggi peratusnya di sektor perniagaan dan perdagangan. Dari segi pemilikan harta dalam sektor syarikat swasta, syarikat-syarikat pemilikan Melayu pada tahun 71 adalah pada tahap 1.7% dan meningkat kepada 14% pada tahun 1990 dan pada tahun 2019 hanya pada 17%, tidak melepasi sasaran 30% yang telah ditetapkan sebagai asas dasar ekonomi baru. Jadi secara rumusannya, dalam peringkat DEB ini, dari segi pembasmian kemiskinan, pada umumnya telah berkurang. Ini berlaku dengan peningkatan pendapatan masyarakat Bumiputera. Kadar kemiskinan juga telah berkurang. Pembangunan wilayah masih berlaku, yang majoriti ini didiami oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera. Dan masyarakat Melayu juga melalui pembangunan telah menerima kemudahan asas yang lebih baik. Dari segi penyusunan semula masyarakat, kita lihat bahawa kenaikan pendapatan purata masyarakat Bumiputera, tetapi masalah ketidaksamaan itu masih wujud lagi, yang memerlukan kerajaan melaksanakan dasar perdagangan perindustrian Bumiputera untuk menyokong aktiviti meningkatkan penyertaan ekonomi dan Bumiputera dalam perindustrian dan perdagangan. Jadi satu isu yang sering timbul ialah mengenai apa yang kita namakan pergantungan ataupun subsidi mentality. Orang Melayu, ekonomi Melayu dikatakan banyak bergantung kepada sokongan dan bantuan kerajaan, baik dari segi modal, dari segi peralatan, dari segi khidmat nasihat, dari segi kepakaran. Dan pergantungan ini, mentality ini berlaku dalam banyak sektor, pelajaran, pertanian, ekonomi, kesihatan, dan sebagainya. Dan pergantungan ini diteruskan dalam fasa berikutnya apabila tempoh dasar ekonomi baru telah tamat pada tahun 1990.
diwujudkan Dasar Pembangunan Nasional tempoh 91 hingga 2000, kemudian Dasar Wawasan Negara 2001 hingga 2010, dan Model Ekonomi Baru 2011 hingga 2020. Walaupun kita lihat bahawa pemerintahan atau pucuk pimpinan pemerintahan berubah dalam fasa 2000, tapi kita lihat bahawa kesinambungan ataupun penerusan dasar yang banyak berasaskan DEB dan pergantungan kepada subsidi mentality ini terus menerus berlaku. Jadi masyarakat Melayu Putra masih lagi menerima berbagai bentuk bantuan dan insentif melalui program-program yang dilaksanakan dalam DEB dan selepasnya. Beberapa perubahan kepada kemajuan ekonomi negara dan masyarakat Melayu Putra dilancarkan, tetapi kita lihat bahawa pada asasnya DEB atau corak dan pemikiran DEB itu menjadi teras dan asas kepada dasar-dasar ekonomi berikutnya. Jadi pengakhiran Dasar Pembangunan Negara telah membawa ke pelaksanaan Dasar Wawasan Negara. Dalam pelaksanaan Dasar Wawasan Negara ini, objektif pengagihan telah diteruskan, penyusunan semula masyarakat juga diteruskan, dan pengekalan model ekonomi baru oleh kerajaan juga menuntut supaya masyarakat Melayu Putra terus diperkasa ekonomi. Pada masa yang sama, kita lihat bahawa tuntutan kaum-kaum lain juga terus meningkat. Kaum-kaum India, kaum Cina juga menerusi parti-parti politiknya yang diwakilkan oleh MCA, MIC dan juga parti-parti DAP dan sebagainya, terus memperjuangkan kepentingan ekonomi dan juga sosial masing-masing, dan menyebabkan perimbangan yang perlu ditimbangkan oleh pemerintah pada masa terkini. Dan pada masa yang sama, kita perlu menerima hakikat bahawa ekonomi Malaysia adalah bukan satu yang terasing. Ia perlu diikat, perlu melihat kepada apa yang berlaku di peringkat global, dan di mana liberalisasi ekonomi dan perdagangan banyak berlaku di peringkat global yang menuntut bahawa ekonomi Malaysia juga berlandaskan kepada pendekatan liberalisasi perdagangan. Kemudian pada rancangan Malaysia ke-12, baru-baru ini kerajaan telah melancarkan rancangan Malaysia ke-12 yang bersamanya terdapat wawasan kemakmuran bersama yang pada asasnya ialah ia berteraskan semula kepada pertumbuhan dan pengagihan, iaitu memastikan pertumbuhan ekonomi dikongsi secara adil dan saksama oleh kaum-kaum yang ada dan juga mengikut lokasi dan juga wilayah. Jadi keberhasilan Bumiputra perlu diberi keutamaan di dalam wawasan kemakmuran bersama ini, dan ini akan diteruskan melewati rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya. Ke arah jati diri, apa yang hendak saya ketengahkan di sini ialah adakah masyarakat Melayu masih memerlukan kepada bantuan apa yang diistilahkan sebagai tongkat. Kita bermula pada tahun 70-an apabila masyarakat Melayu
antara dilanda masalah kemiskinan dan juga pendapatan yang tinggi. Dan salah satu dasar pada masa itu, iaitu dasar ekonomi baru, ialah pertunjakan kepada pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di mana pengenalan mengikut pekerjaan, kaum-kaum mengikut kaum cuba dielakkan. Kita tahu bahawa pada masa itu kaum Melayu adalah banyak terikat dalam sektor pertanian dan kurang dalam sektor perniagaan. Jadi apa yang cuba dibawa oleh diketengahkan oleh kerajaan ialah untuk mengurangkan pengenalan aktiviti ekonomi ini dengan kaum. Pada dasarnya kita telah menyaksikan beberapa kejayaan di dalam aspek ini, iaitu peningkatan penyertaan Bumiputera, Melayu Bumiputera dalam perdagangan, dalam ikhtisas, profesionalism dan sebagainya. Dan ini membawa semacam pertanyaan, adakah kita masih lagi memerlukan bantuan dan tongkat seperti yang diwar-warkan. Jadi dalam fasa kini, cabaran yang penting bagi masyarakat Melayu ialah ketidakseimbangan tadi, jurang pendapatan antar kaum masih wujud, dan nisbah pendapatan Melayu dengan Cina misalnya adalah 1:1.5 sekurang-kurangnya. Dan juga ini melibatkan banyak aspek. Masyarakat Melayu perlu berubah dari segi menghadapi cabaran semasa seperti revolusi industri, cabaran ekonomi digital, memerlukan lonjakan, peranjakan selain daripada perubahan sikap dan minda. Jadi survival atau kemandirian ekonomi Melayu dalam konteks ekonomi global ini perlu dimainkan oleh berbagai golongan. Pertama ialah peringkat individu. Individu Melayu sendiri perlu berusaha untuk melonjakkan ekonominya dari segi pendapatan dan dari segi perkhidmatan dan sebagainya. Swasta Melayu juga perlu terlibat sama, dan juga NGO Melayu, GLC Melayu, dan unit pembangunan ekonomi negeri serta badan-badan berkepentingan seperti Dewan Perniagaan Melayu masing-masing mempunyai peranan untuk membawa perubahan yang diperlukan daripada kemunduran kepada kemandirian. Mohon maaf Prof, kita ada 1 minit lagi. Okey, saya pun dah nak habis ni. Okay. Kedua ialah mengurangkan pergantungan atau mentaliti subsidi ke arah ekonomi mandiri. Ketiga ialah memperkasa ekonomi dan institusi wakaf seperti sedekah mengenai Baitul Mal dan sebagainya. Ini institusi Islam mempunyai peranan yang sangat besar, sangat luas, yang belum diteroka secara lebih tuntas di dalam memperkasa ekonomi dan institusi ekonomi Melayu Bumiputera. Memperkasa gerakan koperasi berasaskan pertanian, peruncitan, badan-badan kelompok ekonomi dan sebagainya. Dan yang penting saya rasa ialah dalam keadaan senario sekarang, dalam kita melaksanakan wawasan kemakmuran bersama, kita perlu meletakkan masalah
dan masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan Melayu sebagai teras yang perlu diatasi sebagai asas kepada dasar ekonomi Malaysia pada masa kini dan masa hadapan. Jadi rumusannya, makalah ini telah cuba membincangkan dari segi aspek perubahan perubahan ekonomi dan sosioekonomi masyarakat Melayu dan bagaimana kita masih lagi bergantung kepada subsidi dan subsidi mentaliti untuk banyak perkara untuk membangun, tetapi sudah sampai masanya orang Melayu sendiri dan juga sektor swasta, GLC dan sebagainya membangunkan masyarakat Melayu secara mandiri untuk mengurangkan pergantungan ini dan menempuhi cabaran ekonomi global dan juga sektor revolusi industri, ekonomi digital dan seterusnya. Jadi itu saja persembahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syamrul Siwah yang telah membentangkan tentang ekonomi Melayu Bumiputera, cabaran ke arah keperluan jati diri dan berdikari. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah pelbagai dasar ada, terutamanya dasar DEB yang menjadi keirian ataupun menjadi menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan kaum-kaum lain di Malaysia. Dan sehingga kini pelbagai dasar tentang ekonomi muncul, diadakan. Namun yang perlu kita fikirkan ialah kenapa masyarakat Melayu masih berada pada takut yang lama. Jadi kita tinggalkan tentang ekonomi Melayu, kita pergi kepada yang berikutnya. Bersama kita ada Profesor yang berbahagia, Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, seorang profesor dalam bidang linguistik yang tersohor masa kini. Jadi saya tak perlu membacakan biodata beliau panjang lebar, namun beliau adalah satu-satunya, saya rasa satu-satunya profesor linguistik yang masih aktif masa kini dan telah mendapat pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Jadi pembentangan beliau adalah tentang lanskap penyebaran dialek Melayu, dan saya yakin setiap pembentangan Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin sentiasa ada yang baru. Jadi mungkin kita nikmati sama-sama lanskap penyebaran dialek Melayu. Saya persilakan Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin untuk membentang. Waktu yang diberikan juga 40 minit sehingga 12.10. Okey, saya persilakan. Prof. Nur Hashimah ada bersama kita ke? Dengar tak? Boleh dengar, Prof. Boleh dengar. Okay. Terima kasih Dr. Junani selaku moderator pada pagi ini. Salam kepada semua ahli panel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba share skrin ya, kongsikan skrin. Nampak Dr. Jun? Nampak, Prof. Okey. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang lanskap penyebaran dialek Melayu. Mungkin tajuk saya ini agak berbeza dengan tokoh-tokoh yang lain daripada semalam. Ada sedikit bersangkutan dengan Datuk Seri Awang Sarian, Profesor Datuk Seri Awang Sarian, tapi saya lebih memfokuskan kepada satu fenomena yang penting dalam aspek bahasa ialah dialek Melayu. Baik, saya tahu yang dengar seminar ini bukan semua orang linguistik, jadi saya berikan sedikit pengenalan kepada apa tu dialek. Dialek ialah logat ya, logat yang terdiri daripada dialek tradisional, dialek geografi, dialek generatif, dialek teologi sejarah dan geolinguistik. Inilah kajian-kajian dialek daripada dulu, daripada tahun 60-an sampai ke hari ini yang berakhir dengan geolinguistik.
Baik, dialek tradisional, sebenarnya kajian dialek ini bukan kita mulakan. Di Eropah telah mula seawal 1881 apabila Wencker daripada Jerman telah mengambil tugas untuk melihat perbezaan bunyi-bunyi bahasa dan membuat sempadan-sempadan daerah bukan berdasarkan pentadbiran tetapi berdasarkan dialek. Kita panggil sebagai isogloss, ya. Kemudian apa yang Wencker dan teman-teman lakukan ialah dengan mengirim surat kepada semua penutur yang berada di Jerman dan menyatakan bagaimanakah bunyi atau perkataan ini dibunyikan atau apakah perkataan ini bermakna cara leksikal yang lain disebut. Jadi walaupun banyak kelemahan daripada kajian ini tetapi dia telah berjaya menghasilkan Jerman tinggi, Jerman rendah, bahasa Jerman tinggi, bahasa Jerman rendah, dan dilakarkan persempadanan bahasa. Kemudian diteruskan oleh Gillierion di Perancis, ya. Kali ini dia tidak menggunakan surat, tidak mengutuskan surat, tetapi dia telah berbasikal sepanjang negara itu untuk mendapatkan respon daripada maklum balas daripada responden dia. Ini kemudian diteruskan di England dan seterusnya. Tapi budaya ini kita tak nampak di Amerika. Di Amerika budaya ini lebih kepada dialek sosial. Tapi di Eropah kita lebih kepada dialek teknologi. Apa tujuannya membina berkas isogloss? Sebab di Eropah kan berlaku peperangan, bahasa Jerman dituturkan di Switzerland, di Austria, kemudian bahasa Jerman menyebar ke England hingga bertukar menjadi bahasa British yang lain, kemudian bahasa Perancis pula, semua terpancar daripada induk yang sama tetapi menggunakan bunyi-bunyi tak sama. Jadi itu yang mereka nak bina isogloss, mendapatkan data saintifik berdasarkan kajian lapangan. Ya, cara mendapatkan data ini memang secara saintifik. Kemudian kajian dialek ini atau kajian logat, kalau dalam bahasa pasaran kita kata kajian logat lah, logat Perak, logat Kedah, logat Kelantan, logat Terengganu, logat Johor dan sebagainya. Di Malaysia, pengkajian yang asal dilakukan oleh almarhum Ismail Hussein. Dia telah menunjukkan phonology diversity, kelainan bunyi yang menjadi asas pembahagian dialek, ya. Agak awal tahun 73 dihasilkan satu buku tentang dialek Semenanjung. Kemudian diteruskan oleh mahaguru saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Ini memang hebat, melalui buku Susul Galuh Alam Melayu dan berterusan sampai ensiklopedia 2008 pun Datuk Asmah masih menulis tentang dialek dan sangat sinonim dengan kajian dialek. Sangat teliti dan banyak memberi panduan kepada pengkaji-pengkaji berikutnya. Tetapi Datuk Asmah dia bukan dia pergi satu negeri, satu dialek ke satu dialek secara khusus. Dikompil atau dikumpulkan menjadi sebuah buku tentang dialek. Selepas kajian yang lebih bersifat tradisional, kajian dialek ni mesti kena pergi lapangan. Itu wajib sebab penutur yang bercakap itu yang menuturkan satu bahasa tak sama. Walaupun satu negeri yang sama tetapi daerah yang tidak sama tidak akan menuturkan bunyi yang sama. Contohnya Kuala Kangsar dengan Perak Tengah, dia koma. Kalau Perak Tengah, kome. Perubahan bunyi itu, dengan memberikan kita satu isogloss yang berlainan. Jadi maknanya kalau nak pergi Kuala Kangsar, jangan cakap kome. Itu kena sebut koma. Saya, ayah, itu cara orang Kuala Kangsar. Berbanding dengan orang Perak Tengah atau Parit atau Water, saya, kome, deme, itu cara orang Perak. Kemudian kajian ini berkembang dengan ramainya sarjana-sarjana yang dihasilkan oleh Datuk Asmah sendiri. Contohnya Ajit Cik Kop melihat khusus kepada Pasir Mas. Rohani Yusof mengkaji Kuala Kangsar dan Collins mengkaji Ulu Terengganu. Jadi kajian itu lebih spesifik. Hasil yang nak dicari itu sama, mencerap perbezaan bunyi dan leksikal. Bunyi ni fonologi. Kemudian menghasilkan peta lakaran isogloss secara manual. Dulu tak ada teknologi. Jadi apa yang dilakukan lakaran-lakaran secara manual. Kemudian kajian dialek ini semakin berkembang dengan adanya ilmu-ilmu linguistik yang lebih mapan. Maka Zaharani Ahmad, Sharifah Raihan mengubah cara melihat dialek.
kalau Zaharani menggunakan data perak untuk menjelaskan tentang fonologi generatif. Bagaimana rumus itu dapat menjelaskan leksikal yang ada di Perak. Contohnya menyengolahkan ke mensekolahkan. Ini ada kaitan dengan perkamusan ya. Bagaimana kita melihat proses-proses imbuhan itu berlaku. Kemudian Sharifah Raihan Syed Jaafar bersama pelajarnya melakukan kajian di Kuala Terengganu tentang daripada duisilabel kepada monosilabel. Macam mana itu berlaku digunakan juga fonologi. Tapi mereka ni tidak ke lapangan, bersifat armchair, menggunakan data yang ada dan meneliti apakah proses fonologi bunyian bunyi. Jadi tak ada peta yang dikeluarkan, ini merupakan betul-betul linguistik tulen, menjadikan data dialek sebagai bahan kajian. Berbeza dengan kajian yang dilakukan oleh Asma, Ajit, Collins dan Ismail Hussein. Ada satu kelompok lagi itu yang mengkaji sejarawi. Sejarawi iaitu mengkaji asal-usul di manakah asal Melayu purba ni, bahasa Melayu ni dikaitkan dengan Melayu purba. Bunyi apa sebenarnya yang ada dulu dan adakah berlaku retensi, pengekalan atau inovasi kepada bunyi. Ini banyak dilakukan oleh Tarmizi, Rahim, Syahidi, kemudian Fazila, Rahim dan Syahidi. Mereka banyak melihat linguistik sejarah, melihat kekerabatan bahasa. Asal-usul bunyi itu ya, adakah memang dalam hal ini merekonstruksi bahasa purba, retensi, inovasi dan perbandingan dialek. Mereka banyak mengkaji dialek di Pahang, Ulu Terengganu dan juga di Borneo, terutamanya di Sarawak. Satu kumpulan lagi, Idris Ahmad. Ni semua yang kira orang sarjana-sarjana yang berpengalaman. Idris Ahmad lain sedikit. Dia bukan mengkaji dialek seperti mana orang tradisional lakukan, tetapi dia mengkaji dialek sosial. Dia telah mengkaji kawasan Shah Alam dan Kuala Lumpur mengenai bahasa yang digunakan. Pastinya berbeza sebab kawasan metropolitan, kawasan urban menggunakan bahasa yang lain. Sebab kita boleh tengok dari kelompok remaja, kelompok orang yang bekerja, yang kita panggil sosial, kumpulan sosial. Jadi Idris Ahmad saya longgokkan sebagai pengkaji dialek sosial. Mengambil kira angkuban sosial, adakah orang yang berpendapatan tinggi, lain cara sebutannya, lain cara bahasanya. Kemudian adakah mereka yang tinggal di PPRT itu, lain cara penggunaan bahasanya. Ya, tapi dia tengok kepada dialek sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kajian dialek. Baik, kemudian kajian dialek ini pada tahun 2000 ke atas mula malap kerana seolah-olah macam sudah habis yang nak dikaji itu. Dah kaji Perak, dah kaji Kedah, dah kaji Johor, dah kaji Melaka, dah kaji Pulau Pinang, dah kaji Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, semua dah kaji. Jadi seolah-olah tidak ada modal untuk dibincangkan untuk dialektologi ini. Itu yang Idris pergi kepada sosial, Rahib pergi kepada sejarawi untuk menghidupkan. Kemalapan ini agak lama sehinggalah pada tahun 2010 apabila saya menyertai satu persidangan antarabangsa, Southeast Asia Linguistik. Dia mengumpulkan pakar-pakar Asia Tenggara tentang linguistik, dan saya telah mendengar satu kertas kerja yang dibentangkan oleh orang Thailand, ya, daripada Chulalongkorn University. Jadi dia telah Tera Rajo Narat dengan Ting Sabat telah membentangkan satu pendekatan baru dialek yang menggunakan teknologi. Dia telah menunjukkan adakah bunyi bahasa Siam atau Thai standard mempengaruhi bahasa-bahasa orang gunung, bahasa-bahasa orang di Chiang Mai, bahasa-bahasa orang di luar bandar. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua-dua pekaji dari Thailand ini, mereka telah menggunakan media, menggunakan televisyen, mengarahkan semua orang kena mengisi soal sidik. Jadi macam yang dilakukan oleh Wanker lah, memberikan surat. Tapi kali ini menggunakan media massa, meminta responden mengirim balik kepada mereka tentang yang dikaji adalah tentang perkataan reban, ban, tentang hujan dan apa saya tak ingat lagi satu lagi perkataan. Jadi mereka mengirimkan kepada ahli penyidik di Chulalongkorn University
dengan menggunakan teknologi GIS, Geographic Information System, mereka telah menghasilkan satu peta yang menunjukkan bahawa bahasa baku Thai telah mendominasi kawasan-kawasan luar bandar. Dari situ saya mendapat idea. Okey, untuk kita melihat dengan nafas baru kajian geolinguistik ni, saya mesti melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Chulalongkorn University. Jika tidak, kajian dialek kita akan mati. Sedangkan dialek ini, logat ini menjadi sumber bahasa kita. Maknanya kita boleh mencari, kalau kajian istilah, kita kena cari dialek dulu untuk menambah istilah-istilah dalam bahasa Melayu, bukan terus pergi kepada bahasa Inggeris. Contohnya perkataan kudap. Kudap ini ialah daripada perkataan Perak, dialek Perak. Kudap-kudap. Snacking, kudap-kudap. Jadi tak perlu kita cari perkataan snack. Yang sekarang orang pakai snack sebenarnya ada kudap-kudap. Contohnya merarau. Merarau kalau di bahasa Sarawak, saya rasa dalam bahasa Sarawak, lunch. Untuk lunch break. Jadi banyak perkataan, kalau Johor tetel, perca. Perca ni baki-baki kain yang selalunya bila kita buat baju kurung, ada baki, kemudian boleh kita gabung-gabung-gabung jadi lelangit. Lelangit ni bukan langit dalam mulut kita. Kalau kita ada kelambu, katil atas tu, kita pasang lelangit. Ini semua istilah-istilah yang ada dalam dialek yang boleh kita gunakan balik bagi memajukan, memperkayakan perbendaharaan kita. Jadi untuk menjadikan kajian dialek ini lebih dinamik, saya telah memberanikan diri memohon grant daripada UKM dan meyakinkan mereka bahawa kajian multidisiplin, linguistik, geografi dan teknologi boleh memberi nafas baru kepada kajian dialek dan akhirnya akan memberikan satu lanskap baru kepada peta dialek kita. Yang lama kita gantikan dengan yang baru. Alhamdulillah, saya telah berjaya meyakinkan UKM dan kementerian, maka saya telah mendapat banyak grant, FRGS, Arus Perdana, Top Down, grant universiti, grant daripada negeri Thai sendiri, dan lebih kurang 700,000 setakat ini saya telah dapat grant untuk menghasilkan satu peta baru, menggantikan peta lama yang lebih bersifat impresionistik kepada yang lebih tepat dan berasaskan teknologi. Maka dengan adanya teknologi, saya mempelajari cara nak memplot itu, mempelajari GPS, mempelajari GIS dengan Jabatan Geografi hampir 6 bulan. Belajar sebab pada saya untuk dapat yang lebih baru, kita kena venture, kita kena masuk ilmu baru dan saya tidak berkeberatan untuk belajar daripada rakan-rakan di geografi tentang teknologi sistem maklumat geografi. Sebab apa? Dia akan menghasilkan isogloss yang sangat tepat, berdasarkan GPS. Nak menentukan, saya punya kajian ni kena turun lapangan dan saya tunjuk mana kawasan saya dah pergi dan tuan-tuan akan rasa, wow, banyak ya kawasan dah pergi. Sesuai dengan duit 700,000 tu. Jadi kami menggunakan Global Positioning System. Maknanya sebelum kami menetapkan tempat nak pergi, kita dah tengok dulu dalam GPS. Kita dah buka peta besar, kita dah tengok ada kampung dalam peta-peta yang manual ni, kita beli dekat stesen minyak kan atau kedai buku peta lama. Kita tengok, kita dah kenal pasti, ini kampung yang kita nak pergi. Bila pergi sana, dah jadi kawasan Felda. Jadi maknanya peta kita peta lama. Hari ni dah tukar. Sebab kita perlukan sistem GPS untuk membantu kita mencari kampung-kampung yang sesuai. Penentuan kampung ini, titik kampung ini tak boleh rapat-rapat. Nanti lebih kurang je hasilnya. So kita kena buat dalam radar berapa kilometer. Sebab apa? Kita nakkan jawapan yang tepat. Ya, dan seiring dengan kemajuan ilmu dialek di dunia, malah apa yang saya lakukan ini telah mendapat perhatian daripada Asian Geographic ICAG, International Conference Asian Geolinguistic, di mana saya salah seorang daripada wakil Malaysia yang sentiasa dirujuk berkaitan dengan geolinguistik, dan kami tiap-tiap tahun ada seminar tentang geolinguistik ini, memaparkan tentang perkembangan dialek di sesuatu kawasan. Sebab setiap kali kami temui data baru yang mengubah lanskap kita punya dialek. Jadi saya dianggap sebagai wakil dari Malaysia bersama-sama teman-teman saya di Jepun. Tujuannya ialah untuk cuba membina satu geolinguistik Asia yang diketuai oleh Profesor Endo Misuaki daripada Tokyo Foreign Studies. Ada institut situ, Institut Geolinguistik.
Baik, kemudian apa yang dapat kita hasilkan ialah isogloss digital baru. Kali ini, jika selama ini kajian dialek lebih tumpu kepada bunyi, perbezaan-perbezaan bunyi, tetapi kali ini kita melibatkan faktor muka bumi, sejarah, migrasi. Saya pinjam istilah Datuk Murad lah semalam, saya suka perkataan tu, perantauan. Sebab dalam kes dialek ini bukan migrasi hari ini, dia merantau. Bagaimana perantauan, mereka yang merantau mempengaruhi lanskap budaya dialek kita. Kemudian sosial budaya memainkan peranan penting dalam penyebaran dialek. Saya tunjukkan satu persatu. Saya harap, saya banyak data yang menarik, harap cukup masa lah untuk saya bentangkan. Baik, fokus perbincangan saya nak bincang dua je. Sempadan dengan migrasi atau perantauan. Sebenarnya banyak faktor lagi. Muka bumi lah, faktor sungai, faktor hulu, faktor hilir. Tapi hari ini saya nak cerita tentang persempadanan dengan perantauan. Kerana dia memberi kesan kepada pemugaran dialek kita. Banyak maklumat baru yang bila makin banyak saya kaji, makin saya faham tentang sosio budaya masyarakat kita. Orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis, orang Kerinci, ramai lagi. Sebenarnya mereka memberi sumbangan kepada perkembangan bahasa dan dialek kita. Langsung saya dapat menghasilkan isogloss baru. Inilah cita-cita saya. Sebelum saya bersara, saya nak menghasilkan satu peta isogloss baru dialek Melayu menggantikan yang dilakukan oleh Profesor Asmah Haji Umar, Profesor Emeritus Datuk Asmah Haji Umar. Beliau telah melakukan satu garis isogloss, tapi dengan adanya teknologi baru kita dapat menghasilkan jauh lebih tepat dan lebih baik. Jadi ini merupakan sumber ilmu yang sangat bermanfaat. Pihak muzium boleh mengambil perhatian sebab bahasa juga dan dialek itu ialah sebahagian daripada jiwa negara ini. Ya, tidak boleh diketepikan, malah memperkayakan khazanah negara. Baik. Ini ialah peta dulu. Kalau dalam istilah linguistik atau dialek kita panggil isogloss. Isogloss ni maksudnya sempadan, ya, sempadan. Jadi kita tak boleh tengok sempadan pentadbiran. Macam kita ada Johor, kita ada Kedah, kita ada Perak. Tak. Dalam kajian dialek, di manakah berakhirnya bunyi itu? Contohnya Kedah, dia tidak hanya digunakan di Kedah, malah melangkau ke Perak. Kalau dulu dikatakan sampai Kuala Kangsar. Baik, Kelantan, Terengganu dianggap sebagai dialek Pantai Timur, sedangkan tidak. Nanti kita tengok jauh bezanya Kelantan dengan Terengganu itu. So kita tak boleh letakkan selonggok. Kemudian Johor ini pergi sampai ke Perak Hilir. Tapi melangkau Negeri Sembilan. Jadi nanti saya nak tunjukkan betapa susahnya saya nak mengeluarkan peta yang baru ni. Sebab teknologi kan, kita kena pandai bagi arahan. Kalau tidak, warna tu merayap-rayap sebab jadi pelik peta tu. Ini dia peta lama. Saya tak pergi Sabah Sarawak. Sebab Semenanjung Malaysia pun belum habis. Dan kosnya di Semenanjung Malaysia ni kalau kita masuk Sabah, Kelantan dan Selangor yang masih belum selesai, hampir juga sekarang dah 700,000 banyak lagi wang yang diperlukan. Malah ada penuntut-penuntut saya daripada Sabah, Sarawak. Prof, pergilah tempat kami banyak juga bahasa etnik. Saya kata nanti dulu. Selagi saya tak ada duit, saya tak boleh pergi ke Sabah. Itu lagi kos yang sangat tinggi. Baik, jadi fokus saya ialah kepada Semenanjung. Ini cara dulu, cara lama melukis. Jadi maknanya dalam buku Profesor Datuk Asmah ditunjuk ini dialek Kedah, ini dialek Patani, ini dialek Perak. Ada macam pembahagian yang agak tegar lah, ya, tegar. Sedangkan hari ni bila kita tengok teknologi bukan macam ni. Dia dapat ditunjukkan dengan lebih tepat dan jelas. Yang sebelah kanan pula lakaran tangan. Lakaran tangan ni memang tak akan tepat lah sebab kita guna tracing paper buat, kemudian kita catat ini kawasan-kawasannya. Ini dialek geografi. Tapi bukan salah mereka kerana masa itulah yang ada. Dah bagus benar lah pada zaman itu. Tapi hari ni ini peta ini harus kita tukar dan ini menjadi sumber maklumat sebagai kawasan ilmu lama untuk kita perbaiki. Baik. Setelah saya mendapat banyak wang, dana, saya mula melibatkan teknologi dalam kajian saya. Tengok, mula-mula saya tandakan ialah peta ini kami buat sendiri. Bukan peta kita ambil daripada website, tidak. Ini peta saya dapat daripada Topo, dapat daripada Jupem.
Jabatan Peta Ukur Malaysia. Kami dapat raw yang mentah peta tu, kemudian saya yang sambungkan, dan warna hijau ini ialah topografi. Kenapa saya letakkan topo? Topo ini maknanya muka bumi, sungai, bukit, gunung, jalan raya. Sangat penting, tasik. Sebab apa? Di tempat-tempat seperti contohnya di Perak, di Hulu Perak, kawasan ni kawasan Tasik Banding sana, dan kawasan tidak ada penduduk. Tak ada penduduk. Jadi kita akan pergilah tempat-tempat macam ini sebab kebanyakannya orang asli di sini. Tengok Kedah, Polis, banyaknya Bukit Bukau. Bukit Bukau ni penting sebenarnya, menceritakan kenapa orang Siam boleh masuk berlindung. Dia lari daripada pemerintahan Siam, dia lari, dia duduk kat kaki gunung menjadi penulis getah. Akhirnya menjadi rakyat. Sebab tu di Kedah ada perkampungan Siam. Saya masuk kat kampung Siam tu. Muka macam kita tapi cakap Siam. Kemudian kita tengok di Melaka, ya Allah penuh gunung sampai tak nampak tanah di Melaka ni. Segala bukit ada, Bukit Cina ada, bukit apa segala, Bukit Katil ada. Ini semua dia mempengaruhi penyebaran dialek. Sebab itu saya perlukan peta topo. Tengok Pahang, besarnya Pahang. Tapi saya tak boleh pergi semua dekat Pahang sebab Pahang ni banyak sangat gunung dan kayu-kayan. Hanya tempat-tempat yang ada manusia je saya pergi. Ya. Jadi itulah dia senario kenapa kita perlukan maklumat-maklumat tentang topografi. Kalau tuan-tuan nak tengok, ini dia kawasan yang telah saya pergi. Nak kenakan dengan 700,000 tu kan. Bukan senang. Selalunya UKM, saya akan membawa pelajar UKM paling-paling pun dalam 40 orang, dalam 10 kereta. 40-45 orang dan dengan 3 penyelidik UKM. Ini memang hak cipta UKM lah. Kami dah hak ciptakan, dah masukkan intellectual property untuk melindungi peta-peta kami. Jadi tengok punya banyak kampung yang telah kami pergi. Selangor dengan Kelantan kami tersekat kerana COVID. Ya, dah duit dah dapat untuk kaji Selangor dan Kelantan, tetapi kami belum boleh pergi kerana kedua negeri ini masih merah. Tak berani kita nak pergi. Kalau Selangor sangat menarik sebab Selangor boleh dikatakan hampir tiada penutur Melayu. Yang ada banyak Banjar, Jawa, Bugis, Kerinci, Rawa. Malah di Shah Alam tu kita tak boleh masuk. Sebab Shah Alam tu Putrajaya tu semua yang datang bekerja. Maknanya dia bukan orang asli, orang Selangor. Jadi kita tak akan masuk kawasan-kawasan yang ada taman-taman perumahan sebab lanskapnya sudah berubah. Dia bukan penutur Selangor. Kelantan menarik. Kelantan ni orang semua kata Kelantan daripada Patani. Betul, dia ada pengaruh daripada Patani. Tetapi ada garis pemisahnya. Kalau kita tengok orang Siam ni, dia bercakap ada nada. Tinggi naik, turun rendah, tinggi naik, turun naik, mendatar. Membeza kat mana kita panggil dia tone language, bahasa bernada. Kemudian orang Thai ni, dia bahasa dia ada aspirasi, dia ada hembusan-hembusan kecil dan sangat membantu membezakan makna. Jadi jangan salah sebut. Salah sebut, salah makna. Contohnya parut tu parut kelapa. Parut itu parut luka. Tambahan bunyi hembusan tu telah membezakan. Jadi dekat Kelantan saya nak tengok di manakah? Adakah di Jeli? Adakah sampai ke Bacok? Adakah di Pasir Mas? Saya belum pergi. Ini memang sangat menarik. Walaupun saya akan bersara ujung bulan ni, saya tetap akan bersama kumpulan saya pergi ke Kelantan untuk membentuk isogloss. Baik, itu dia. Itu penentuan pertama. Baik, sekarang ciri pertama yang saya nak bincang ialah persempadanan. Saya dah bagi tahu awal-awal lagi, tidak ada sempadan politik. Jadi dia boleh pergi sejauh bunyi dialek itu boleh pergi sejauh mana yang dia boleh jika tiada halangan tanah tinggi dan ada migrasi perantauan berlaku, dibezakan oleh fonologi dan leksikal, maknanya bunyi dan perkataan. Contoh pertama, Kedah. Dialek utara, dialek Kedah. Sebenarnya dialek Kedah ni sangat meluas. Ya, sama luasnya dengan dialek Johor. Pernah Datuk Asma mengatakan Kedah juga boleh anggap sebagai bahasa rasmi, bahasa pertama. Tapi oleh kerana dalam kita punya Johor Riau, kita telah memilih dialek Johor, maka Johor kekal sebab kita ada ambil kira Nusantara sekali. Sebaran dialek Kedah ini, walaupun Perlis, Penang, Kedah itu ada perbezaan minimum, ya, ada perbezaan minimum, tapi kita faham mereka dilonggokkan kepada satu dialek, iaitu dialek utara. Kalau dulu kita katakan dialek Kedah sampai Kuala Kangsar. Kuala Kangsar dah mula dialek Perak.
Tapi sebenarnya dalam kajian kami, itu yang penting kita pergi teknologi ni ya. Kalau saudara pergi ke Pulau Pangkok, mereka menggunakan hang, depa. Rupanya sampai ke Manjung, bukan Kuala Kangsar. Sebab apa? Peranan perairan laut dan sungai ini membawa orang-orang utara sampai ke Hilir Perak. Dekat sini kan ada kawasan padi. Oleh kerana faktor ekonomi membawa mereka pindah. Okey, jadi dialek Kedah dulu yang kita kata berhenti setakat Kuala Kangsar telah berubah dengan data baru, input baru, telah merebak daripada Perlis sampai ke Perak Hilir. Ada tempat-tempat yang masih mengekalkan dialek Perak asli seperti Perak Tengah dan Kuala Kangsar. Tetapi Perak Hilir lebih kepada bahasa standard. Ada Jawa, ada Banjar di situ. Malah di Kerian tu ada orang Banjar. Tapi spotnya kecil berbanding dengan Kedah. Apa buktinya? Orang Kedah ni dia tak kata rin, dia tak kata bunyi orang. Orang ni macam orang Johor. R dia R macam ni. Ini ikut linguistik lah ya. R bunyi R tu bertukar. Orang. Tapi orang Kedah orang. Dia bunyi rin. Kalau orang Perak kata rambut, dia kata rambut. Ya, rambut. Kuat sangat. Rin dia kuat sebab dia menggunakan uvula, anak tekak. Macam bunyi Jerman dah cakap orang Kedah ni. Jadi kita tengok, bunyi-bunyi ini pergi sampai ke Manjung. Sampai ke Hilir Perak dengan data-data yang kita temui. Kemudian akhir kata orang Kedah ni dia guna ain. Kita kata air, orang Perak Tengah kata ayah. Orang Kedah kata ayak. Ain itu bunyi geseran rengkong ini jauh perginya sampai ke Perak. Jadi kita jumpa data itu. Kotor dia kata kotok. Jadi dengan kita penemuan bunyi seumpama ini membolehkan kita memplot. Kawasan ini telah menggunakan dialek Kedah. Lepas tu tikus. Kalau kita kata tikus, orang Kedah kata tikuih. Tikuih dia kata ya. Bunyi dia, ini cara-cara tulis linguistik lah. Tikuih. Orang kata kipeh, orang Perak kata kipeh, dia kata kipah. Jadi saya sebagai orang linguistik dapat kenal. Ini dia ciri-ciri yang menunjukkan bahawa jauhnya dialek Kedah tu pergi kerana ada pengaruh laut ya, dan pengaruh penanaman padi. Sebab tu bawa mereka sampai ke Perak. Baik, seterusnya saya tunjukkan Terengganu. Ini kajian terbaru saya yang baru siap. Sangat menarik. Tadi saya katakan faktor bukan linguistik atau non-linguistik itu penting untuk menjelaskan tentang penyebaran. Bila kita kaji, saya dah kaji Johor, Pahang, Terengganu. Kecuali saya kata tadi Kelantan dengan Selangor. Rupanya, kajian kami menunjukkan dialek Terengganu ini sangat mendominasi pantai timur. Sepanjang pantai di Pahang, Johor sampai ke Kota Tinggi. Saya pergi tempat tu nama dia Kampung Semayung, memang menggunakan dialek Terengganu. Kenapa? Terengganu ni kalau ikutkan peradaban Islam lebih dahulu, lebih awal wujud daripada Melaka. Dengan terjumpanya batu bersurat abad ke-12, 13, 12 lebih ya. Di Sungai Tersat. Dan ada replika tu di hulu Terengganu saya pergi. Jadi kami pun pergi dan sepanjang kajian kami di Pahang, Johor, ciri-ciri Terengganu itu kita temui. Contohnya orang Kelantan, orang dulu Asmah, Ismail Hussein semua dilonggokkan sekali Kelantan, Terengganu. Kemudian yang terkini dipisahkan. Sebab apa? Terengganu ni dia kata kita, dia gunakan dia banyak guna cara Johor. Sebab apa? Ada hubungan diraja antara golongan Raja Johor bersahabat dengan Sultan Zainal di Terengganu. Jadi Johor tu kan pekat dia, Shua tu, tanda lah kalau dalam kamus kita, mempengaruhi penggunaan di Terengganu. Sebab dia kata kita, apa lagi ya, ada. Dan yang paling menarik ialah NG, Eng. Orang Terengganu sahaja yang menggunakan Eng, Ikang, Makang. Negeri lain tak pakai. Itulah ciri yang paling distintif membezakan Terengganu dengan negeri-negeri lain. Jadi dia Makang, dia Ikang, dia tapi bila dia ada NG dia gugurkan pula. Itulah ciri Terengganu yang menarik untuk kita kaji. Jadi Kelantan tidak. Kelantan bila kata ikan bukan ikang, dia kata ike. Kita tak kata kita.
Jadi itulah ciri-ciri pembeza, maka kita pisahkan Kelantan dan Terengganu. Sepanjang kajian saya di pantai Johor, Pahang, saya dapati ini ini dia bukti datanya. Ini data dia. Ada 11 leksikal yang saya cari daripada 40 tu yang menunjukkan memang ada